الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد. Dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita akan sentiasa diberikan kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, di dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai faqal kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiri sabil, wa kana ibn Umar radhiyallahu anhuma yaqul إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. Abdullah bin Umar menceritakan kepada kita, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni amsaka bihima. Pada satu hari baginda Nabi memegang kedua belah bahuku, faqal, dan Nabi berkata kepadaku. Nabi pegang kepala bahu Abdullah bin Umar sambil Nabi berkata, menunjukkan bahawa supaya Nabi nak suruh Abdullah bin Umar ambil perhatian dan supaya mengingati apa yang akan Nabi sampaikan kepada baginda. Bila pegang kepala bau, kemudian habaq seolah-olah benda itu sangat penting dan sangat besar, supaya dijaga dan dihafaz, dipelihara dan diingati oleh Abdullah bin Umar. Secara sekaligus Nabi nak pesan kepada kita sama sebagai umat baginda. Nabi kata, kun fid dunya, jadilah kamu di dunia, yakni tempoh kehidupan kamu di dunia ni, ka'annaka gharibun, seperti engkau ini seorang yang asing, dagang. Seolah-olahnya kira-kira engkau tidak terjerumus ke dalam dunia ini, seolah-olah engkau tidak terpesona dan terpengaruh dengan dunia ini. Ingatlah bahawasanya kamu mari ke dunia, kita datang ke dunia, dunia ni sementara. Sebagaimana kita datang atau kita pergi ke tempat asing yang bukan tempat kita. Yang kita pergi tadi ni untuk tujuan yang seketika sahaja, satu tempoh, dan kita akan balik. Sama ada kita pergi tadi dengan tujuan untuk bekerja mencari nafkah, ataupun dengan tujuan untuk belajar, atau dengan tujuan untuk ziarah, makan angin dan sebagainya, maka kita pergi dengan tujuan, dengan masa yang terhad sahaja, bukan kita nak duduk lama di sana. Maka kita persiapkan bekal untuk kita bawa pi, dan waktu kita duduk di tempat asing tadi ni, kita tak duduk ralik dengan benda-benda lain. Kalau kita pi tadi dengan niat nak cari makan, nak bekerja, kita akan cari makan, kita akan buat kerja sungguh-sungguh. Kenapa? Kerana negara tadi ni hanya bagi kat kita visa atau iqamah yang hanya untuk tempoh-tempoh sekian sahaja. Sebulan, 2 bulan, setahun mungkin.
Jadi kita tak boleh duk ralik macam orang lain, macam orang tempatan. Yang mungkin mereka tu kenuri, kenara, sakit, demam, apa semua. Kita tak boleh. Sebab aku ni duduk di sini bukan duduk lama macam hampa semua. Aku mari sak saja. Kalau pergi mengaji sungguh-sungguh. Aku tak boleh duk ralik buat lama, tak boleh duk seronok macam hampa orang sini. Kerana tempoh 2-3 tahun lagi aku nak kena balik semula ke negeri, negara ataupun kampung halaman aku. Dan bila aku nak balik, mestilah aku kena persiapkan ilmu yang secukupnya. Selesai mengaji, bawa balik segulung ijazah. Analogi yang Nabi bawa kepada kita, kamu hidup di dunia pun macam itulah. Mari ke dunia, Allah bagi kat kita visa, yang visa tu akan tamat tempoh bila kita tak tahu. Tapi pasti akan tamat. Bila tamat tempoh, kita tak ada boleh walaupun nak extend walaupun 1 saat, apatah lagi 1 hari, apatah lagi 1 tahun. Kita akan dipanggil balik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ketika itu kita akan dipersoalkan tentang umur kita, tentang anggota tubuh badan kita, tentang ilmu kita, tentang harta kita. Apa yang kamu buat sewaktu kamu hidup di dunia selama 60, 70, 80 tahun dahulu? Apa yang kamu bawa balik? Jadi kita kena sedar. Tapi ramai di kalangan kita dia tak sedar yang ni. Dia mari dunia, dia lupa akhirat. Dia lupa kata dia mari dunia ni sak saja. Mari dunia ni sebenar untuk kita cari bekal buat balik pergi ke akhirat yang kekal abadi. Dulu sebelum 5, 6 tahun, 7, 8 tahun sudah, saya selalu balik di kampung mak tua saya di Felda Lubuk Merbau. Selalu saya balik jalan Kora ni, jalan ni. Balik waktu malam juga. Pukul 9, pukul 10 saya lalu kat tu. Dalam kebun getah ni cerah lagi. Rupanya orang duk menyuluh motong. Balik tanya mereka, awak yang kebun nampak cerah kiri kanan. Dia berkata orang duk motong Ustaz. Siapa dia motong? Noreh. Orang petani yang mari sini nak cari duit, nak cari makan. Mereka motong sehari 3 trip. Pagi, petang, malam. Mereka bawah siap dah 3 tuan. Pagi tuan lain, petang tuan lain, malam orang lain pula. Mereka tak peduli dah. Sakit demam masyarakat setempat, kenuri kenara, mereka tak pergi masyarakat setempat. Ada program-program apa-apa mereka tak. Kerana kami main nak cari makan. Cari duit all out, maknanya habis-habisan. Boleh kerja, bukan takat 3 kali sehari lah. Ada yang menega dan sebagainya. Cukup tempoh, nak kena picok, sampai peringkat tak boleh cok balik, bawa balik duit. Pasal itu matlamat dia pemain nak kerja. Tak boleh duk ralik macam kita orang setempat ni. Kalau duk ralik macam kita, akhirnya matlamat assignment nak cari duit tak ada apa-apa. Balik saja lagu tu, duit pula habis. Macam itulah kita mari ke dunia ni. Kena ingat matlamat tujuan kita Allah hantar mari ke dunia ni apa? Untuk beramal, cari amal yang secukup. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah suruh kita cari bekal. Sebaik-baik bekal kita takwa, buat hak Allah suruh, tinggal hak Allah larang. Pasal kita nak buat balik pergi ke akhirat. Bekal inilah yang kita nak makan di sana selama-lamanya. Ni yang kita ramai sangat yang kita lupa matlamat tujuan. Bila mari dunia kita terpesona dengan tipu dunia, kecantikan dia dan sebagainya. Akhirnya kita ralik mati lagu tu dan nak beramal. Lebih-lebih lagi dalam musim la ni, mati ni tuan-tuan Allah. Kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah kita. Sak-sak mati, sak-sak mati, sak-sak mati. Kalaulah kematian orang lain itu tak boleh lagi nak memberi pengajaran kepada kita hak masih hidup ni, tak tahulah. Sebab Nabi kata kafa bil mauti wa'izah. Memadailah mati orang lain tadi ni menjadi peringatan kepada kita. Berapa ramai hak yang muda yang tak sangka-sangka mati. Yang kita duk sangka dia sihat, tiba-tiba mati dalam keadaan mengejut, masih muda usianya.
Berapa ramai di kalangan mereka yang mati tadi tak sempat pun nak berbekal, nak beramal untuk bawa balik ke akhirat. Hak kita ni, hak Allah bagi lagi peluang ni. Jangan sia-siakan tuan-tuan. Tapi dok Nabi kata ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang Allah bagi kat kita, dua nikmat inilah yang banyak kita mensia-siakannya. As-sihhatu wal faragh, nikmat sihat, nikmat lapang masa. Sihat tubuh badan, kita tak gelut nak mengaji, nak beramal. Lapang masa, kita tak gelut nak mengaji, nak mari masjid jemaah dan sebagainya. Mari sakit, mari tak boleh pergi ke mana, kena kunci di rumah, duduk di rumah, kena kepung di rumah, baru kita gelut. Dulu masa Jumaat boleh 50 orang, kalut juga pakat duk tanya tu imam tu bila kami lama dah tak Jumaat. Ni dah buka dah ni, minggu ni kita boleh semayang dah ikut kapasiti masjid. Tak nampak-nampak juga, duk tanya dulu pun nak nampak mata hidung juga, tak main juga. Jadi lagu tu manusia ni. Patutnya kita dah kesempatan ni dan ambil pengajaran daripada apa hak berlaku dah 2 tahun dah. Kita duduk dalam suasana terkepung, kebebasan kita ditarik balik, nak buat amal ibadat pun disekat dan sebagai tersekat, terhalang, tak boleh macam dulu. Bagi orang yang sedap, orang yang ada mata hati, dia fikir, dia takkan mensia-siakan peluang kedua yang Allah beri kepada kita. Maka Nabi kata, hiduplah kamu di dalam dunia ini seolah-olah kamu ni orang dagang, au abiru sabil, ataupun orang yang melalui satu jalan, musafir. Mana kita bila kita musafir nak pergi tempat orang ni tuan-tuan, kita tak bawa, kita tak marilah cari apa ni kita kata balik, kita tak bawa lah benda-benda yang terlampau banyak, kita tak cari, melainkan hak kita perlu sahaja. Dan ingat kita mari dunia ni sekadar kita musafir, mari lalu sekali lagi, bukan di sini kesudahan kita. Destinasi kita nu akhirat sana. Kita baru duduk fasa kedua ni dalam kehidupan kita. Ulama kata ada 5 fasa kan, sebahagian ulama. Fasa pertama kita waktu dalam perut mak kita dulu, alam zar dulu, alam benih kita dulu. Lahir mari ke dunia, kita duduk fasa kedua. Kita ada lagi 3 fasa di depan. Fasa apa dia? Alam barzakh, mahsyar, kemudian apa dia? Kita dibangkitkan semula, kemudian kesudahan sama ada syurga ataupun neraka. Tapi nak menentukan 3 ni, bahagia atau celaka di akhirat nanti, nak menentukan bahagia atau tidak pada 3 fasa lagi akan datang, adalah fasa yang kedua. La ni. Kalau la ni hidup ikut macam mana hak Nabi ajar, hak Allah suruh, 3 ni kita akan selamat. Tapi kalau la ni hidup ikut suka hati dia, hak Allah suruh dia tak buat, hak Allah larang, hak tu dia pulun, siaplah 3 lagi akan datang, akan menghadapi kehidupan yang penuh kesukaran dan kepayahan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Abdullah bin Umar dia tambah, dia kata apa? Idza amsayta, apabila kamu hidup pada waktu petang, Allah bagi kita nikmat hidup sampai petang macam ni, fala tantaziris sabah, jangan tunggu sehingga pagi esok. Maknanya kita nak buat kebaikan, bertobat pada Allah, jangan duk tunggu esoklah. Sebab kita duk berasa sihat hari ni, esok belum tentu ke mana, kita tak tahu. Berapa ramai orang yang kita tengok kan, Covid ni betul-betul mengajak kita lah, mudahnya mati. Duk elok-elok, masuk ubat, hilang, meninggal. Maknanya segerakan pada kebajikan. Nak bertobat pun jangan duk tangguh. Hidup petang, pagi esok belum tentu. Wa idza asbahta fala tantaziril masa. Kalau Allah bagi kamu hidup sampai esok pagi, jangan tunggu petang. Petang belum tentu lagi keadaan kamu, nasib kamu, matikah kamu, hidupkah kamu, sehatkah kamu, sakitkah kamu. Segerakan amal pada waktu pagi. Buat siap-siap bertobat pada Allah, cari bekal dan amalan secukupnya. Wa khudh min sihhatik limaradik. Ambil peluang sihat kamu, belum datang sakit kamu.
Sementara sihat boleh main masjid, boleh jemaah, boleh duk mengaji, boleh duk belajar mengaji Quran, boleh duk baca Quran, boleh duk buat kebajikan. Buat, jangan duk tunggu sakit baru nak buat. Sihat ni ambil peluang sebelum datang sakit. Wa min hayatik li mautik, ambil peluang Allah beri kat kamu hidup sebelum datang mati kamu. Ini pesan yang disambung oleh Abdullah bin Umar pada kita. Sebab apa? Sebab hak ni lah hak ramai kita lalai kan. Kadang-kadang zaman muda kita habiskan pada benda yang sia-sia. Mari zaman tua baru kita menyesal tak boleh nak buat apa dah. Muda takkan kembali dah. Masa sihat kita tak beramal, mai sakit baru teringat nak beramal, nak buat lagi tak larat dah. Kalau boleh buat pun tak sempurna macam kita sihat dulu dah. Bila nak mati barulah menyesal. Laula akhartani ila ajalin qarib, minta ke Allah supaya Allah tangguh sat pun tak apa dah. Fa asaddaqa, aku nak sedekah semua harta aku. Wa akum minas salihin, aku janji aku akan jadi orang saleh ya Allah. Janji ya Allah, jangan mati lagi aku. Aku janji bagi tempoh saja, sehari 2 hari aku akan sedekah habis harta aku. Aku akan jadi orang-orang yang saleh, aku akan dalam apa kau suruh, tinggal segala apa yang kau larang. Ya Allah kata dak la yukhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tak akan tangguh sekali-kali bila sampai ajal kita. Di kita ni tuan-tuan, Allah beri kesihatan, suasana yang macam ni, alhamdulillah, kuih reda apa semua. Allah banyak-banyak supaya Allah pelihara kita dan Allah beri kebaikan pada kita, dan supaya peluang yang Allah berikan pada kita ni, keamanan, ketenteraman, kesihatan ni, kita manfaatkan sebaik mungkin untuk kebaikan kita, bukan sahaja dunia, bahkan lebih-lebih lagi di akhirat. Pakak-pakak apa betul, hak mana tak betul. Kalau sebelum ni semayang tak apa cukup, jaga bagi elok cukup. Hak terlepas dah bayar qada balik. Kalau semayang sebelum ni seorang-seorang buat jemaah. Kalau semayang sebelum ni seorang-seorang di rumah, jemaah di rumah, mari ke masjid. Kalau sebelum ni kita tak nak mengaji, tak nak main kuliah, hadirkan diri ke kuliah, mengaji, tambah ilmu. Apa betul, hak mana tak betul, hak mana tak cukup. Hak lepas-lepas dah. Mudah-mudahan Allah ampun kita hak lepas-lepas dah. Hak masa tempoh yang masih ada ni jangan sia-siakan, kerana ini peluang yang Allah beri pada kita untuk kita memperbaiki kehidupan kita di akhirat sana. Mudah-mudahan dengan sedikit tazkirah pada petang ini memberi manfaat pada kita bersama, insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang tidak baik daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'a'in la yusma'. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.